Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan-Puan PPD, Puan Hajah Suhaila binti Bakit, Encik Baharudin bin Ishaq dan Encik Muhammad Syahriza bin Muhammad Noor Hadi, penolong pegawai pendidikan daerah pembangunan bakat murid PPD Pasir Gudang. Yang berbahagia, penceramah jemputan kita pada hari ini, Encik Isfandi Adi bin Ahmad, Pegawai Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Ahli Majlis Perhubungan Pemimpin Ko-Kurikulum Sekolah Rendah Daerah Pasir Gudang serta Tuan-Puan Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum Daerah Pasir Gudang. Bersyukur kehadrat ilahi kerana kita sama-sama dapat berkumpul pada hari ini menghadiri majlis ilmu iaitu sesi bimbingan PAJSK Siri 2 bagi tahun 2021. Saya Cikgu Rahida Abdul Rahim, Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum SK Kopok akan mempengerusikan majlis pada hari ini. Tahniah diucapkan atas kehadiran tuan-puan. Semoga sesi bimbingan hari ini dapat menambah ilmu kita dan pengisian data PAJSK di peringkat daerah Pasir Gudang dapat berjalan dengan lancar dan tepat. Untuk itu, sila semak di mesej kita di Google Meet untuk pengisian kehadiran masing-masing. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, menadah tangan tanda kesyukuran, lafaz Bismillah memperkukuhkan tautan. Doa dipohon memohon pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk memberkati majlis pada petang ini, dengan sukacitanya majlis menjemput Cikgu Muhammad Fahmi Izani bin Fazil, Guru Penolong Kanan Ko-Kurikulum SK Masai bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Allahumma nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa anfusana wa awladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa zika min kulli syaitanin mari wa jabbari an wa zi'in wa zibaq iblis syari'in la lakum syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa hadithna bit taqwati istiqamah wa amizna min mujati nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi filna dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jamilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minna ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Fahmi Izani bin Fazil. Bagi meneruskan majlis kita pada petang ini, dijemput Encik Isfandi Adi bin Ahmad, Pegawai Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk sesi bimbingan beliau. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada PPD Pasir Gudang atas jemputan pada hari ini. InsyaAllah lah saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan PAJSK. Sesi kita pada hari ini tak lama lah, lebih kurang paling lama pun 1 jam. Mungkin tak sampai 1 jam lah. Okay, untuk hari ini, hari tu dah buat siri 1 dah buat berkaitan dengan pengenalan. Jadi mungkin yang kali ni saya kongsi sedikit lah berkaitan dengan pengurusan headcount untuk PAJSK. Mungkin untuk tahun ni dah tak berapa, bukan tak berguna lah, tak berapa nak digunakan. Sebab kita dah menghampiri penghujung. Mungkin apa yang dapat pada perkongsian pada petang ni boleh digunakan untuk tahun hadapan. Okeylah, masih ada ramai lagi tuan-tuan dan puan-puan tahun depan masih lagi jadi
fikir Koko mungkin boleh gunalah. Okey, dalam PAJSK yang kita bimbingan lah yang kita tawarkan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Johor kepada semua PPD berkaitan dengan PAJSK ada beberapa tajuk lah, beberapa topik. Untuk pengenalan PAJSK tu kita dah buat lah siri 1. Dah ada beberapa lagi tapi untuk hari ni saya akan berkongsi lah berkaitan dengan headcount PAJSK. Mungkin tajuk yang lain tu pada siri-siri yang akan datang lah yang kita akan kongsikan. Pengenalan ni perlu lagi ke dah tak perlu dah, ke semua dah maklum lah PAJSK tu macam mana? Rasanya perlu dimaklumkan juga sebab ramai juga PKku yang baru ni. Ramai baru lah. Okay. Mm-mm. Okay lah, boleh kalau betul saya ambil sedikit masa lah untuk saya recap balik apa yang lepas. Bagi yang dah dengar 2-3 kali tu mungkin anggaplah ni sebagai syarat ulangan. Sekejap Okey, berkaitan dengan pengenalan PAJSK lah, saya akan go through sikit-sikit. Saya yakinlah walaupun tak detail sangat, saya yakinlah masing-masing dapat faham lah dengan sebaiknya. Okey, ni benda yang sama berkaitan dengan pengenalan PAJSK. Untuk pengenalan PAJSK ni ada beberapa aspek lah yang kita akan tekankan. Kita akan pergi satu persatu tapi secara ringkas lah. Okey, pertama sekali PAJSK ni dia satu sistem yang standard lah untuk mentaksir murid dalam aktiviti Koko. Sebagai contoh, kalau macam untuk akademik mungkin ada SAPS untuk mentaksir sistem untuk mentaksir murid dalam bidang akademik. Tapi untuk untuk aktiviti co-curriculum, kita hanya guna satu sistem yang standard, satu Malaysia guna benda yang sama. Jadi tak ada sistem lain. Kalau di sekolah tuan-tuan dan puan-puan ada guna sistem lain, saya galakkan tinggalkan sistem yang lain tu, gunalah PAJSK. Selain daripada tu, PAJSK ni daripada sistem kita akan dapat markah. 10% daripada markah PAJSK ni akan menentukan murid untuk masuk ke sekolah berasrama penuh ataupun universiti. Jadi secara tak langsung dia akan menggalakkanlah murid untuk melibat dengan lebih aktif dalam aktiviti co-curriculum. Okay, dalam bimbingan petang ni, kalau saya sebut aktiviti co-curriculum, dia bermaksud termasuk sukan sekali ya. Co-curriculum dia koko dan sukan. Okey, selain tu PAJSK ada dalam SKPMG 2 standard aspek 3.27. Kalau pihak jemaah nazir turun memantau sekolah berkaitan dengan standard 3.2, kalau ditanya aspek 3.27, bagilah berkaitan dengan PAJSK saja, tak payah bagi pentaksiran yang lain. Nanti kita akan detailkan sikit berkaitan SKPMG 2 ni. Okey, jenis program dan aktiviti yang boleh ditaksir dalam PAJSK ni, pertama mesti program co-curriculum yang dianjurkan oleh unit co-curriculum lah. Bermaksud kalau ada satu program, walaupun program tu nampak macam program co-curriculum, tetapi dia anjuran bukan daripada mana-mana unit co-curriculum, maka tak boleh ditaksirkan sebagai aktiviti co-curriculum. Sebagai contoh, pertandingan melukis dianjurkan oleh panitia pendidikan seni visual. Program tersebut tak dapatlah kita taksirkan dalam PAJSK, melainkan program tersebut dianjurkan dengan kerjasama mana-mana unit co-curriculum.
Sebagai contoh mungkin kelab seni visual. Maka bolehlah kita taksirkan dalam PJSK. Sama jugalah untuk program peringkat daerah, peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Sebagai contoh, kalau peringkat negeri, katalah ada satu program pertandingan melukis khot peringkat negeri. Tapi dianjurkan oleh sektor pendidikan Islam. Program tersebut, dia tak boleh ditaksirkan dalam sistem PAJSK, melainkan mendapat surat pengiktirafan daripada Unit Pembangunan Bakat Murid JPN Johor. Sama juga lah program mungkin robotik, anjuran sektor sumber dan teknologi pendidikan. Kalau dia tak ada pengiktirafan dari Unit Pembangunan Bakat Murid, maka program tersebut tak dapatlah ditaksirkan dalam PAJSK. Okay, itu pengenalan sedikit. Komponen PAJSK ada 3, segak, co-curriculum, extra curriculum. Segak di bawah sektor pembelajaran, kalau di sekolah di bawah panitia pendidikan jasmani lah, di bawah JPK 1. Co-curriculum dan extra curriculum bawah JPK Koko lah. Okay, apa ada dalam co-curriculum? Co-curriculum ada 3 aktiviti lah. Kelab persatuan, unit beruniform dan sukan permainan. Yang ni semua dah maklum lah, saya yakin. Untuk sistem PJSK, masa kita mengisi tu, sistem akan baca 2 markah tertinggi untuk dijadikan markah PJSK lah. Markah yang terendah tidak dikira, tetapi sekolah diwajibkan untuk memastikan semua murid melaksanakan ketiga-tiga aktiviti co-curriculum. Tak boleh pilih 2 daripada 3. Mesti ketiga-tiga. Masa isi markah, sistem yang akan tentukan 2 yang tertinggi. Okey, dalam pentaksiran aktiviti co-curriculum, maksudnya pentaksiran untuk ketiga-tiga aktiviti tadi, kita tengok dari segi penglibatan murid, penyertaan murid dan prestasi murid. Kita taksir dia dalam 3 aspek ni lah. Penglibatan, penyertaan dan prestasi. Secara umumnya telah diberi pecahan lah untuk setiap aspek pentaksiran tersebut. Penglibatan 50 markah, penyertaan 40 dan prestasi 20. Kita tengoklah secara ringkas ketiga-tiga aspek ni. Untuk jawatan ni memang benda yang jelas lah. Pengurusi dapat 10 dan seterusnya lah. Ada dalam garis panduan, boleh rujuk. Cuma ingin ditekankan, untuk di sekolah lah kita galakkan. Sekiranya boleh, cikgu guru kelas masa mengisi PJSK tu, pastikan murid dia dapat markah untuk ahli aktif. Ahli aktif ni maksudnya dia aktif lah, dia join mana-mana aktiviti co-curriculum. Tak kisahlah anjuran sekolah ke, anjuran PPD ataupun anjuran JPN, tak kisah. Yang penting dia terlibat dalam pertandingan ke, ataupun sekolah buat mesyuarat dia ada masuk. Maksudnya dia boleh dikira ahli aktif. Jadi bagi markah 4. Sebolehnya janganlah murid tersebut sekolah bagi ahli berdaftar saja. Maksudnya ahli berdaftar dia ada nama tapi tak pernah terlibat langsung. Sebaik-baiknya bagilah sekurang-kurangnya 4 markah tu. 2 markah beza kat sini, lama-lama nanti akan memberi kesan. Kemudian jawatan sama jugalah untuk unit beruniform. Dia ada setiap pasukan unit beruniform tersebut ada markah-markah bagi setiap jawatan dia. Dia berbeza. Tapi yang hampir sama ialah ahli aktif dan ahli biasa. Sebolehnya bagi markah untuk ahli aktif sebab dia akan dapat 4 markah. Kemudian untuk sukan permainan sama macam kelab persatuan tadi. Markahnya. Okey, kita tengok jawatan, kita tengok pula peringkat. Peringkat bagi penglibatan. Peringkat bagi penglibatan ni senang. Dah ada dah. Kalau buat penglibatan tersebut, peringkat antarabangsa dapat 20, seterusnya sampai peringkat daerah dapat 11 markah. Jadi untuk tahun ni banyak sangatlah program-program peringkat negeri, peringkat kebangsaan yang boleh disertai secara dalam talian. Saya yakinlah banyak sangat. Saya yakinlah markah tahun ni pun semua tinggi-tinggi. Tapi masih ada masa lagi. Macam sekolah rendah masih ada lagi program-program yang ada beberapa, tak banyak lah lagi, yang boleh disertai untuk peringkat negeri. Kita ada beberapa yang terdekat ni ialah pertandingan mereka cipta wow
peringkat negeri. Tarikh tutupnya pada 30 hari bulan. Kemudian kita ada bukan tarikh ikut 25 hari bulan tarikh tutup ke 30 macam itulah, ada boleh tengok hebahan yang kita dah buat. Kemudian kita ada pertandingan satu murid satu sukan untuk sekolah rendah ada. Masih ada lagi dua lah program peringkat negeri yang terbuka kepada semua. Jadi bila JBK Koko check nanti mana ada murid yang masih belum ada markah peringkat negeri, boleh cepat-cepat join pertandingan yang kita tawarkan lah. At least murid kita dapat markah 14 dekat sini berbanding markah 11 ataupun tak ada markah langsung dekat sini. Penglibatan satu kita tengok, kita jangan ambil penglibatan 2 dan 3, yang tu sikit. Contoh sebagai penglibatan dalam Hari Sukan Negara baru-baru ni. Walaupun peringkat kebangsaan tapi hanya diberikan markah penglibatan 3. 8 markah saja. Jadi kena tengok penglibatan berapa tu. Macam kalau dia masuk Hari Sukan Negara, jangan isi dalam PJSK peringkat kebangsaan 17 markah. Kena tengok surat tersebut, dia tulis kat situ penglibatan 3. Jadi dapat 8 saja. Rugilah dapat 8 berbanding dia boleh masuk peringkat negeri dapat 14. Okay, dekat sini 20 markah. Saya yakinlah majoriti boleh dapat 14 markah dekat sini. Kemudian kita tengok komitmen. Komitmen ni saya anggap macam boleh bagi markah bonus lah kepada murid. 10 markah ni. Cuma saya nak tekankan kepada aspek pada perkara komitmen yang menunjukkan kepimpinan dan menguruskan aktiviti. Kat sini harap boleh maklumkanlah kepada guru kelas, bagi markah tu pasti kalau murid tu belum capai contoh menunjukkan kepimpinan, mungkin sempat lagi lah untuk kita bimbing murid tersebut untuk menunjuk at least sekali lah kepimpinan dia untuk kita bagi markah 3. Sama jugalah untuk menguruskan aktiviti. Jadi dekat sini saya yakinlah mudah boleh dapat 10 markah penuh dekat sini, 10 markah. Janganlah bagi 2 je. Padahal boleh pilih 4 daripada 10. Jadi pilihlah 4 daripada 10. Jangan pilih 1 daripada 10. Okay, kemudian kita tengok khidmat sumbangan pula. Khidmat sumbangan ni, kalau murid tu menjadi peserta ataupun atlet sekolah, tak kisahlah pertandingan peringkat sekolah ke, pertandingan antara kelas ke, terus dia akan dapat 10 markah dekat sini. Kalau dia wakil sekolah peringkat kebangsaan, lagilah boleh dapat 10. Kalau masih ada murid yang belum terlibat apa-apa sebagai peserta ke, sebagai atlet ke peringkat sekolah, sekolah buat satu webinar sebagai contoh berkaitan dengan co-curriculum, libatkan murid-murid tersebut yang mana belum dapat 10, jadi dia sebagai peserta program webinar co-curriculum peringkat sekolah. Jadi murid tu boleh dapat 10 markah dekat sini. Benda yang senang kita jangan susah-susahkan. Okay, ni sini khidmat sumbangan pun boleh dapat 10 markah dekat sini. Sama jugalah kalau kemahiran khusus kalau kita hantar murid kita jadi AJK teknikal ataupun jadi pengadil ke apa sebagainya pun boleh. Tapi susahlah untuk sekarang kalau program dalam talian ni. Hanya tinggal pilihan yang atlet atau peserta tadilah. Okey, ni penglibatan 50 markah. Dekat sini saya yakin akan sangkut pun dekat peringkat tadilah dengan jawatan ada sikit. Yang lain-lain tu boleh markah penuh. Okey, kita dah settle satu aspek pentaksiran iaitu penglibatan. Kita tengok penyertaan. Okey, penyertaan kat sini bermaksud kehadiran perjumpaan koko mingguan. Okey, amalan kebiasaannya setiap unit, setiap aktiviti koko tadi, kelab persatuan, sukan permainan, unit beruniform, murid perlu hadir sekurang-kurangnya 12 kali untuk dapatkan markah penuh. Ni amalan kebiasaan lah. Contoh kelab bahasa Melayu. Murid tu kena hadir 12 kali untuk dapat 40 markah. Untuk sekolah rendah, perjumpaan dia ialah 2 jam bagi satu perjumpaan. Walaupun kita buat secara dalam talian, tak kisahlah guna Google Meet ke ataupun secara offline pun boleh. Secara tidak bersemuka tapi secara offline, maksudnya bagi bahan. Kalau buat secara dalam talian, guna Google Meet dan sebagainya, tak semestinya 2 jam tu Google Meet semua tak. Mungkin setengah jam saja. Guru bagi taklimat sikit, kemudian ada project based activity, minta murid buat kat rumah.
Jadi baki tu dikira sebagai semasa murid menghasilkan projek tersebut lah. Bukan 2 jam dekat sini bermaksud 2 jam tu kena dalam Google Meet saja, tak semestinya. Ni untuk sekolah rendah. Walau bagaimanapun, tadi saya cakap kena hadir 12 kali, tapi untuk tahun ni sekurang-kurangnya 5 kali saja. Bagi setiap perjumpaan lah, 5 kali saja. Kelab persatuan 5 kali, unit beruniform 5 kali, sukan permainan 5 kali. Keseluruhan 15 kali lah. Sekurang-kurangnya. Kalau buat lebih, tak ada masalah. Jangan tak buat langsung. Saya yakinlah dekat sini, tengok balik. Kalau ada murid yang masih belum cukup 5 ni, boleh ada masa lagi sehingga hujung tahun ni untuk buat perjumpaan. Buat je secara online atau secara offline. Secara offline ni, bagi bahan letak dekat mana-mana di sudut sekolah, minta murid ambil bahan kat situ, balik dia buat kat rumah. Nanti dah siap dia hantar. Tak kisahlah, yang penting ada pengisian untuk perjumpaan aktiviti koko tu. Yang bezanya dulu kita jumpa, buat aktiviti, sekarang tak jumpa tapi aktiviti tu bagi untuk murid buat di tempat yang dia boleh buat lah. Kat sini 40 markah, saya yakin boleh kata hampir 100% murid boleh dapat 40 markah kat sini lah sebab tak banyak 15 kali sahaja perjumpaan. Dan akhir sekali kita tengok aspek prestasi. Prestasi ni ialah pencapaian dia lah. Pencapaian ni memang sedikit luar kawalan sekolah. Kita hantar murid kita bertanding peringkat apa-apa. Jadi bergantunglah kepada dia perform ataupun tak. Kalau perform dapatlah johan sampai tempat kelima. Kalau tak perform mungkin balik tangan kosong lah. Tapi bukan bermaksud murid tersebut tak dapat markah dekat sini. Di peringkat sekolah, sekolah boleh juga buat program peringkat sekolah. Buatlah pertandingan menulis syair tahun 6. Jadi, libatkan murid-murid yang belum ada markah tinggi dekat sini. Libatkan murid-murid itu saja. At least, katalah ada 20 orang murid kita yang belum ada markah dekat sini. Jadi, buat pertandingan di peringkat sekolah. Libatkan 20 orang ni. At least, 5 akan dapat markah peringkat sekolah dah. 8 hingga 4 markah ni. Ada baki lagi 15. Buat lagi pertandingan untuk 15 orang ni. Akhir sekali, semua murid kita akan dapat sekurang-kurangnya 4 markah dekat sini. 4 markah ni lebih baiklah berbanding 0 markah. Jadi sebolehnya sekolah GPK Koko lah. Cubalah untuk semak balik macam mana pencapaian semasa murid untuk bahagian prestasi ni. Adakah masih ada murid yang belum ada markah dekat sini? Jadi sempat lagi untuk buat tindakan pembetulan lah. Dengan bermaksud kat sini, mungkin boleh buat program-program peringkat sekolah. Program peringkat sekolah ni senang. Kelulusan hanya guru besar sahaja. Tak perlu hantar kepada PPD ataupun JPN. Kalau mampu, buat peringkat daerah. Kalau mampu lagi, buat peringkat negeri. Tapi untuk peringkat negeri ni, untuk permohonan kita benarkan sehingga 30 November lah kalau nak mohon untuk program peringkat negeri. Sebab peringkat negeri perlu tamat selewat-lewatnya 20 Disember perlu dah settle. Kita ada banyak sekolah pasir gudang antara daerah yang aktif lah menganjurkan program-program peringkat negeri. Yang terbaru saya ingat SK Taman Megaria lah, dia buat camp memanah peringkat negeri. Jadi maksudnya walaupun guru penolong kanan baru tapi beliau yakin dah mampu untuk melaksanakan program peringkat negeri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang baru memegang jawatan ni tak ada masalah. Kalau nak buat tak tahu macam mana nak buat, boleh rujuk rakan-rakan yang dah mahir untuk minta bimbingan macam bagaimana nak buat program peringkat negeri ni. Sebenarnya tak susah seperti yang disangkakan. Ini bahagian prestasi. Iaitu pencapaian. Walau bagaimanapun saya ingin jelaskan dekat sinilah untuk bahagian pencapaian prestasi ni. Bagi program-program yang mana dia memberi anugerah, berkonsepkan anugerah emas, anugerah perak, anugerah gangsa, terutamanya kebanyakannya dalam program inovasi, pertandingan inovasi. Bagi murid yang dapat anugerah emas, perak, gangsa tu, dia tak dapat diisi pada bahagian prestasi ni. Jadi katalah murid kita dia pergi pertandingan inovasi peringkat antarabangsa, dapat anugerah emas, jadi dia tak boleh letak dekat sini 20 markah johan tak. Anugerah emas bagi program inovasi dan seumpama je lah. Bukan bermaksud dia johan. Johan ni maksudnya seseorang je pemenang.
Tapi kalau anugerah emas, program inovasi, mungkin anugerah emas tu ada 50 orang. Jadi dia tak boleh diisi pada bahagian pencapaian ni. Kena ambil maklum lah, jangan isi lah. Kebanyakannya program kesenian pun dah kurang lah. Kesenian pun dah mula bagi anugerah nombor 1 sampai tempat kelima. Tapi kalau program inovasi masih mengekalkan lah konsep anugerah emas, contoh dapat 90 ke atas, 90 markah ke atas, dapat anugerah emas, 80 hingga 89 perak, 79 ke bawah gangsa. Masih macam tu. Jadi bermaksud emas dekat sini tak sama dengan pingat emas, tak sama dengan nombor 1. Okey. Seterusnya, habis dah aspek untuk penglibatan, penyertaan dan prestasi. Totalnya 110 markah. Ini dekat aspek untuk pentaksiran untuk co-curriculum. Ada lagi satu, kita tengok sedikit berkaitan dengan extra curriculum. Extra curriculum ni dia lebih kepada aktiviti yang di luar, keluar bilik darjah lah, luar daripada program co-curriculum. Dia di luar pada program aktiviti co-curriculum lah. Dia ada sekolah rendah ada 5, sistem akan sekolah rendah ada 5 kecuali TIMS dan PISA. Jadi dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 6. Jadi sekolah semasa mengisi dalam sistem kena isi ke semua, nanti sistem akan ambil mana-mana satu yang tertinggi. Kita tengok dulu perkhidmatan. Perkhidmatan ni benda yang jelas lah masuk dekat sekolah dia pegang jawatan apa. Tengoklah dekat situ. Kalau ketua murid bagi 10. Tapi kalau tak kat sini, kalau murid tu tak pegang apa-apa jawatan dekat sekolah, tak apalah. Bagi kosong dekat sini, tak apa. Sebab dia akan ambil yang tertinggi. Ada 5 tadi, dia ambil 1 yang tertinggi. Kalau kat sini kosong, bermaksud akan ada lagi 4. Kita tengok lagi apa, kat mana lagi boleh bagi sumbang markah 10 kat sini. Anugerah khas. Ada tak murid kita dapat anugerah apa-apa? Yang program bukan anjuran KPM, bukan anjuran yang nombor 4 tu, penyertaan peringkat antarabangsa tu bukan anjuran KPM. Maksudnya kalau dia pergi pertandingan inovasi peringkat antarabangsa, anjuran bukan KPM, dia dapat anugerah emas. Bolehlah isi kat sini, dapat 5 markah. Tapi ada murid juga, murid sekolah tuan-tuan dan puan-puan, dapat sebagai contoh olahragawan daerah Pasir Gudang. Boleh masuk tu dekat peringkat zon dan daerah nombor 3.3. Dapat 5 markah. Paling tak pun sekolah buat sendiri. Anugerah tokoh co-curriculum sekolah. Letak je lah peringkat sekolah, dapat 3 markah dekat sini. Bukan 3.4, 2.4, sorry. Dekat sini. Yang nombor 3 ni, 3.1 sampai 3.4 ni, selain daripada koko dan sukan, maksudnya contoh unit HEM sekolah ada buat anugerah sasiah terbilang ke apa untuk murid tersebut, boleh dimasukkan dekat sini lah, dekat nombor 3 ni. Selain daripada anugerah khas untuk koko dan sukan. Kalau koko dan sukan, dia masuk yang nombor 2 tadi. Untuk sekolah menengah, tak apa esok. Kemudian khidmat masyarakat. Kita dah settle 2, ada lagi 3. Yang ketiga ni khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ni bagi saya satu program yang bagus, terutamanya bagi murid-murid yang dekat extra curriculum, dia tak ada markah. Jadi sekolah boleh buat mana-mana 4 daripada 7 aktiviti ni, libatkan murid-murid yang tak dapat, yang masih kurang daripada 4 markah untuk terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat ni. Jadi dia boleh dapat 4 markah lah dekat sini. Boleh buat secara Google Meet, mungkin buat, memang dia kata 3 jam bagi setiap aktiviti. Tapi bila buat Google Meet, bukan bermaksud Google Meet tersebut 3 jam. Mungkin Google Meet tersebut 30 minit saja. Sekolah terangkan apa tugasan murid kena buat untuk aktiviti kejiranan sebagai contoh. Terangkan sikit bagi contoh, lepas tu minta murid buat. Dia tolong cakar daun kering kat rumah jiran dia ke, dia tolong bersihkan taman permainan dekat kawasan taman dia ke. Lepas tu minta lah parent dia ambil gambar murid tu 2-3 keping untuk dijadikan laporan. Kemudian dah siap aktiviti kejiranan, buat aktiviti alam sekitar pula, kutip sampah dekat mana-mana. Semua tu boleh buat tu di bawah kreativiti DPK Koko lah untuk menyusun program bawah khidmat masyarakat ni
terutamanya bagi murid-murid yang belum dapat ada markah yang tinggi pada bahagian ekstrakurikulum. Masih sempat buat. Paling tak tu buat kerohanian. Buatlah apa-apa aktiviti kerohanian. Kalau yang Islam ni buatlah ngaji Quran ke, Iqra' ke, tak kisah. Buatlah apa yang berkaitan. Ni untuk khidmat masyarakat. Kemudian nilam, nilam benda yang jelas lah, baca buku sekian-sekian, dapat markah sekian-sekian. Jadi boleh tengoklah sekolah rendah macam mana dia segi pembahagian markah dia. Kalau boleh dia dapat 1 bintang saja, dapat 3 markah lah. Tengok ni boleh rujuk guru nilam dekat sekolah lah untuk markah murid tersebut. Sekolah menengah, tim dan PISA, sekolah menengah tak terlibat. Okey, tugas-tugas khas ni tengoklah. Kalau ada berkaitan dalam perkara tersebut, boleh bagi markah. Kalau tak ada kat sini, kosong je lah markah. Susah nak ada dekat bahagian tugas-tugas khas sebab dia dah spesifikkan apa tugas-tugas yang dimaksudkan dalam tugas khas ni. Okey, kita dah selesai cover kedua-dua komponen dalam PJSK. Untuk segap memang saya tak sentuh. Secara umumnya, PJSK macam dalam paparan tuan-tuan dan puan-puan lah. Koko, bawah koko ada 3, bawah ekstrakurikulum ada 5. Jadi boleh tengok dekat situ lah. Kemudian cara pengiraan, yang ni saya tak cover lah untuk hari ni . Kita ada sediakan template bagaimana di peringkat GPK Koko untuk bersama tim lah untuk nak senang nak buat perancangan berkaitan markah ni. Nak tengok macam mana keadaan markah murid tu. Nanti saya akan sentuh pada perkongsian yang selepas ni. Strategi sekolah dan pengurusan pentaksiran saya tak hurai lah. Yang ni mungkinlah ada lain masa kita bincangkan bagaimana strategi sekolah untuk nak meningkatkan prestasi PJSK. Salah satu dia adalah headcount yang kita discuss hari ni lah. Lain-lain tu nanti ada masa kita akan discuss. Untuk pengurusan pentaksiran, macam saya cakap tadi, di bawah aspek 3.27 SKPMG 2, kalau nak jemaah nazir datang, kalau nak tengok 3.27, bagilah PJSK. Tapi untuk pastikan dapat tahap kualiti 4 tu, ataupun tindakan 4 tu, adalah aspek-aspek tertentu yang perlu dipatuhi untuk mendapat tahap 4 tu. Ni pun kalau ada siri-siri bimbingan akan datang, mungkin kita boleh cover lah benda ni. Tapi kalau Haji Suhaila nak panggil jemaah nazir terus pun tak ada masalah, lagi bagus lah. Saya pun boleh belajar sekali. Okey, kemudian berkaitan dengan pengurusan data Koko sebagai JPK Koko. Bila sebut data Koko bukan sekadar PJSK lah, ada data-data lain. Jadi dia ada proses dia, proses pemulihan data, proses analisis data, proses pelaporan data. Ni pun saya tak sentuh hari ni lah sangat sebab kalau tak nanti masa akan drag. Mungkin pada siri-siri akan datang lah. Okay, sebagai penutup, tak perlu penutup sebab belum tutup lagi. Bagi saya sambung yang tujuan asal kita lah berkaitan dengan headcount tadi. Sebelum tu ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya berkaitan yang pengenalan PJSK. Kalau ada soalan saya jawab. Sebab nanti masuk tajuk headcount dia dah tajuk lain dah. Ada tak soalan? Ada siapa nak tanya soalan, sila tanyakan sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang Cik Isfandi cakap tadi kan yang anugerah emas tu tak sama dengan Johan kan? Ya, betul. Okay, jadi kita nak kira markah dia tu macam mana yang anugerah emas? Masuk dekat ekstrakurikulum tadi. Oh, masuk di bahagian ekstrakurikulum. Dekat yang lima perkara tu lah. Tapi jangan masuk dekat kelima-lima tu, dia masuk dekat kalau tengoklah 3, kalau dia peringkat antarabangsa boleh masuk dekat anugerah khas perkara 4. Boleh tengoklah dekat situ. Kalau dia dapat anugerah emas
Peringkat negeri masuk dekat 3.2 pun boleh. 3.2. Okey. Bila tengok, Maksudnya kita kena tengok kepada kesesuaian lah. ya betul. Okey. Baik, terima kasih. Maaf tadi line slow sikit, kita buka kamera. Tak Okey, apa, terima tak apa. kasih Cik Isfandi. Saya pun tak buka. Kalau buka, habis terputus. Ya, betul. Terima kasih. Okay, tak apa. Yang lain mungkin ada ni kot. Masih belum sampai seru dia. Tak apa. Saya teruskan berkaitan sikit. Berkaitan headcount. Headcount ni tak banyak. Benda kecil je lah. Bukan benda kecil lah. Benda simple saja. Saya yakin semua dah mahir headcount. Saya berkongsi sikit lah. Tapi sebelum tu saya nak buat disclaimer dulu lah. Berkaitan dengan headcount ni. Untuk membuat headcount berkaitan PJSK ni, benda ni memang pertamanya memang tak diwajibkan lah. Nanti JPK Koko jangan salah anggap lah JPN ataupun PPD mewajibkan JPK Koko daerah Pasir Gudang untuk buat headcount PJSK. Tak. Disclaimer ni, saya buat disclaimer tu lah dulu. Saya berkata benda ni tak diwajibkan. Tapi digalakkan lah untuk sebagai salah satu cara untuk pengurusan co-curriculum cemerlang. Jadi kita galakkan. Bukan diwajibkan, galakkan. Kalau tuan-tuan dan perempuan rasa mampu untuk menguruskan headcount untuk PJSK, teruskan. Kita galakkan lah. Kalau rasa dah terbeban dengan tugas-tugas hakiki semasa, mungkin tak sempat nak buat. Bukan tak nak buat tapi tak sempat. Tak apalah, mungkin bila ada kesempatan tu boleh buat. Ni saya kongsi lah serba sedikit. Jadi sikit je. TOV, ETR dan postmortem. Ada sikit saja berkaitan dengan headcount. Secara umum ni, headcount ni kita nak kena pasti potensi murid tu dalam aspek koko dan ekstra kurikulum untuk murid tahun 4 hingga tingkatan 6. Untuk sekolah rendah, darjah 4 hingga darjah 6 saja. Darjah 1 hingga darjah 3 tak perlu. Kita nak tengok, nak kena pasti potensi. Itu untuk headcount lah secara umumnya. Kenapa kita galakkan sekolah buat headcount untuk PJSK? Sebab pertamanya kita lah, pertamanya di JPN lah, untuk peringkat negeri, kita mensasarkan peningkatan 1% murid cemerlang setiap tahun dalam PJSK. Murid cemerlang ni maksudnya bilangan murid yang mendapat A lah dalam PJSK. Kita sasarkan macam tu lah. Saya yakin PPD Pasir Gudang pun senada dengan JPN lah dari segi ni, peratus murid cemerlang. Maksudnya kita peningkatan 1%. Jadi untuk meningkatkan peratus murid cemerlang, salah satu strategi lah ialah kita buat headcount. Jadi bila buat headcount, sekolah mampulah nak target tahun depan berapa orang boleh dapat A, berapa orang boleh dapat B, berapa orang boleh dapat C. Jadi kalau buat ni kita sempat lah nak menyusunkan strategi-strategi untuk capai sasaran kita tu. Okay, kenapa kita nak kena buat account? Pertama, kita nak tengok keupayaan sedia ada murid tu. Maksudnya, berdasarkan account ni kena buat tahun depan. Buat tahun ni dah tak jadi. Boleh buat, tapi rugilah tinggal berapa bulan lagi. Mungkin boleh buat tahun depan lah. Apa yang dapat hari ni boleh rancang untuk pada tahun depan. Berdasarkan nanti markah murid nanti pada slip PJSK tu, kita boleh tengok murid tu CGPA dia berapa. 78%, 81%. Jadi kita boleh tengok keupayaan sedia ada murid. Jadi bila kita dah tahu keupayaan sedia ada dia, jadi kita dapat menilai potensi dia pada masa akan datang macam mana. Adakah dia mampu untuk melonjak? Ataupun kita tengok dia darjah 4 dapat 85. Darjah 5 dapat 80 dan nampak trend menurun. Adakah potensi dia nak terus menurun jadi 70, 75? Jadi masa ni kita buat intervensi untuk pastikan dia naik balik. Potensi inilah. Jadi kalau dengan kita buat account ni, kita dapat JPK Koko kat sekolah dapat rancang program yang sesuai lah. Maksudnya kalau nak suruh masuk pertandingan sekian-sekian, tak semestinya suruh semua murid masuk. Mungkin JPK Koko dah rancang elok-elok. Okey, kalau ada pertandingan peringkat negeri, nak hantar grup A dulu pergi masuk. Nak bagi dia maintain A tu. Kemudian kalau ada lagi, bagi grup ni pula masuk. Kumpulan
klasifikasi murid tu. Bukan saya nak suruh klasifikasikan murid tu, maksudnya dari segi penyertaan murid tu, GPK Koko dah susunkan dah. Jadi mungkin murid yang cemerlang tu, masa masuk pertandingan tu, kalau yang untuk menaikkan nama sekolah, boleh hantar yang murid-murid tersebut dulu. Tapi jangan tinggalkan murid yang C ataupun yang gagal ni. Maksudnya dia ada program khusus lah untuk murid-murid ni. Untuk dia perform lebih baik lah. Mungkin selama ni dia hanya program peringkat sekolah je. Jadi tahun depan, GPK Ko nampak dia tak pernah join program peringkat daerah. Jadi tahun depan murid-murid ni, kita bagi dia join program peringkat daerah. Program yang murid yang selalu join peringkat daerah, kita bagi peluang untuk dia peringkat negeri pula. InsyaAllah tahun depan pun hampir lebih kurang macam tahun ni juga. Masih ada program-program masih lagi dalam talian. Jadi boleh rancang siap-siap lah. Nanti dah tahu program STEM selalunya ada berapa pertandingan. Setiap pertandingan tu jangan hantar murid yang sama, hantar murid yang berbeza. Jadi kalau tak buat head count, GPK Koko nanti tak tahu murid ni dah masuk ke belum. Jadi kena buat tu untuk dalam nak merancang program tu. Kemudian untuk tindakan pembetulan atau penambahbaikan berterusan lah. Maksudnya dah kenal pasti murid ni kategori B tapi nak pergi A. Jadi apa penambahbaikan berterusan yang sekolah boleh buat atau nak maintain murid tu dapat A. Kalau murid ni merudum dari darjah 4 ke darjah 5, kita nampak trend merudum, apa kita nak buat untuk tindakan pembetulan nak bagi dia naik balik. Jadi GPK Ko dapat rancang awal lah. Tapi tak boleh buat sekarang sebab markah belum keluar lagi. Markah nanti tutup, lambat lagi. Nanti dah selepas keluar markah tu baru boleh buat. Tapi persediaan perancangan tu boleh mula sekarang lah. Selain itu, GPK Koko bersama pentadbir lain lah, termasuk guru penasihat kan, boleh buat penilaian atau pemantauan lah terhadap aktiviti-aktiviti Koko tu. Mungkin sebelum pergi pertandingan bersyair, kelab bahasa Melayu, mungkin boleh buat dulu aktiviti Koko yang berunsurkan syair untuk sebagai training kepada murid. Ataupun nak pergi bertanding rugby. Mungkin boleh buatlah pemantauan dulu, penilaian, latihan, corak latihan macam mana. Semua berdasarkan ni lah account yang kita buat tadi. Dan akhir sekali dapat menunjukkanlah pengurusan Koko di bawah GPK, di bawah tuan-tuan dan perempuan ni berfungsi dengan lebih baik lah. Maksudnya sebelum ni tak macam tu. Tuan-tuan dah pegang pos GPK Koko ni, ada buat pembaharuan. GPK lain pun mungkin impress, apatah lagi pengetua, guru besar mesti lagi impress. Boleh tahan dia ni. Pasir PPD pun silap boleh nampak juga, baguslah. Maksud corak kerja pengurusan Koko yang baru lah. Kita semua orang-orang baru dalam bidang Koko, kita cuba ubahlah apa yang baik. Untuk headcount, proses kerja dia senang je. Pertama, penetapan TOV. Kemudian, dah ada TOV, letak ATR. Kemudian, bila dah set ATR, baru jalan aktiviti. Aktiviti ni berdasarkan apa yang dirancang tadilah. Maksudnya, dah tahu murid A berapa orang, near miss A berapa orang, B berapa orang, hampir gagal, hampir dapat C berapa orang, near miss B dah berapa orang. Berdasarkan, jadi buat aktiviti lah berdasarkan tu. Daripada aktiviti tu, GPK Koko boleh buat analisis lah. Terutamanya analisis penyertaan murid, analisis pencapaian murid. Dua analisis kurang-kurangnya. Ataupun boleh lagi analisis perjumpaan co-curriculum pun boleh buat. Kemudian bila ada analisis, buat postmortem lah, tengok apa kekuatan, apa kelemahan, apa tindakan pembetulan yang perlu dibuat, apa penambahbaikan berterusan yang perlu dibuat. Lepas tu tahun depan, ulang balik benda yang sama. Cuma untuk headcount ni, dia lebih kurang macam buat headcount yang akademik lah. Cuma untuk PAJSK ni, asas lah. Untuk asas ni, simple je lah. Ada TOV, letak ETR. Kita tak adalah masuk OTI, AR tu, kita belum level lagi. Nanti bertambah-tambah pening kepala nanti dipikir Koko. Itu menentukan TOV. Sekarang menentukan TOV. TOV tu apa? TOV tu nilai permulaan lah untuk seseorang murid tu berdasarkan pencapaian Koko dia.
Dia sampai situ je sebenarnya, sampai pencapaian kokoh. Yang tulisan merah tu, kalau mampu buat, maksudnya dalam setiap kelab persatuan, sukan permainan, badan uniform, ada TOB dia. Tu kalau mampu. Kalau tak mampu, boleh buat pencapaian keseluruhan yang kat slip PJSK tu pun dah bersyukur dah ada. Kalau mampu buat, boleh pecahkan lagi. Unit uniform, TOB berapa persen. Sukan permainan berapa persen. Kelab persatuan berapa persen. Tu kalau mampu, kalau sempat. Kalau tak sempat, tak apa. Ambil yang keseluruhan tu pun dah okey dah. Yang penting ada TOB. Okay, TOB tu datang dari mana? Pencapaian kokoh dia lah. Kokoh maksudnya kalau buat tahun depan, pencapaian kokoh dia tahun 2021. Kat mana nak ambil pencapaian kokoh 21, dalam slip PJSK, tengok dekat markah CGPA murid. Kat situ ambil situ, tu ialah TOB murid tu lah. Saya nak letak contoh slip PJSK kat sini, tapi saya tak ada contoh pula slip PJSK. Nantilah saya kemas ni slide ni kalau dah ada. Tu je lah untuk TOB. Kemudian untuk kira ETR ni apa? Sasaran apa kita expect dia akan dapat pada akhir pentaksiran aktiviti kokoh. Sama juga macam akademik yang mata pelajaran, cuma bezanya kita tak adalah macam akademik kalau tahun TOB 70, mungkin ETR 80. Kokoh kita tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh buat TOB 70, ETR 80 sebab nak dapat 10 markah pun ada dia punya syarat-syarat dia. Ada kriteria kena wakil peringkat negeri, penyertaan peringkat negeri. Tak mustahil, boleh buat, cuma leceh sikit lah. Kena betul-betul push murid baru boleh dapat lah. Jadi untuk ETR tu yang mana yang sepatutnya lah, yang possible, yang logik bagi seorang murid tu. Kalau murid tu TOB dia 40, nak target ETR 90 memang mustahil lah. Saya rasa mustahil lah. Sebab PJSK markah CGPA dia ialah, cara kiraan dia, CGPA tahun lepas tambah GPA tahun ni bahagi 2. Kalau tahun lepas dapat 40, tahun ini dapat 80, jadi CGPA tahun ni bersamaan dengan 40 tambah 80, 120 bahagi 2, 60. Jadi kalau target 80 memang tak capai. Ya, kalau dia sebab dia dapat 60 je untuk CGPA tahun ni. Okey. Borang macam nak buat ETR ni, at least ada borang lah. Ni sebagai contoh, tak kisahlah buat dalam Excel ke, dalam Google Sheet ke, ada nama murid, ada kelas apa, unit apa dia. Tulis berapa TOV dia, berdasarkan markah tahun 21, apa ETR yang terjangka murid ni akan dapat. Tu je. Simple. Buat start. Tak payahlah kita start ni terus nak meletup-meletup sangat lah. Bagi ada dulu. Nanti dah lama kelamaan baru kita upgrade lah kita punya pengurusan headcount di sekolah. Untuk PJSK lah, untuk co-curriculum. Untuk nak buat ETR ni, dia ada beberapa cara lah. Cara paling mudah ialah GPK Koko berdasarkan TOB tu, tembak je setiap satu tu agak-agak je. Ataupun mungkin buat secara sistematik sikit, panggil mesyuarat Koko, panggil SU Koko, terlibat sekali guru penyelaras setiap unit, minta berkongsi lah, bincang, bawa bengkel macam nak menentukan TOB murid ni. Kadang cikgu penyelaras dia lebih kenal, okay, murid ni memang boleh pergi jauh. Jadi mungkin TOB ETR dia tinggi sikit. Murid ni ETR dia boleh naik tapi tak boleh naik banyak sangat. Macam tu. Jadi perlu ada perbincangan di peringkat sekolah lah. Saya bagi dua tu. Yang atas tu yang simple. Yang bawah tu penglibatan tu lebih ramai sikit lah. Bergantung. Yang ni kalau sekolah nak buat boleh pilih lah. Sama ada nak libatkan SU Koko dengan guru penyelaras ataupun JPK Koko seorang nak buat ETR untuk semua murid pun tu terpulang lah. Yang penting ETR tu logik lah untuk murid tersebut. Kemudian bila dah buat ETR dah siap, kita akan on lah program tu. Program Koko jalan macam biasa. Semua murid masuk aktiviti sana, menang sini, semua. Lepas tu kita buat postmortem lah untuk tu. Postmortem tu macam biasalah. Kita bedah siasat lah program tu.
postmortem ni dia ada banyak peringkat sebenarnya, tapi secara pada asas, untuk asas mungkin postmortem boleh buat setahun sekali lah, hujung sekali. Maksudnya dah, contoh macam tahun ni kalau nak buat postmortem mungkin nanti bulan 12 ataupun bulan 1 tahun depan buat postmortem berdasarkan markah murid tu, analisis. Murid kita markah masih rendah, rupanya masih baru hanya 5% saja murid yang terlibat dalam program negeri. Jadi kita kenal pasti apa masalah, kelemahan kita, atau murid markah tahun ni tinggi, kenal pasti apa kekuatan kita. Jadi kat situ kita dapat kenal pastilah apa tindakan yang kita nak kena buat pada tahun hadapannya. Okay, bila perlu buat postmortem ni? Macam saya cakap lah, sekurang-kurangnya setahun sekali. Dah muat turun slip PJSK tu, dah ada analisis data tu, analisis dah ada, buatlah postmortem berdasarkan keputusan tahun lepas. Tapi sekiranya mampu, masih ada jiwa pun masih muda lagi, bersemangat, rasa ada masa, ada lapang sikit, mungkin boleh buat, tak kisahlah, 2 bulan sekali ke, sebulan sekali ke, ataupun setiap program ke, bergantung. Dia kalau dalam PDCA ni, yang ni dekat bahagian check lah, check. Kita check. Mungkin, tak kisahlah, yang ni kalau mampulah, mungkin boleh buat secara bulanan, buat secara 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tu kalau mampu. Kalau tak mampu, setahun sekali pun bersyukur. Alhamdulillah, ada orang sanggup buat. Okay, kebaikan dia, daripada postmortem tadi, katalah kita buat postmortem untuk tahun ni, untuk 2021, hasil dapatan postmortem tu, JPK Koko boleh guna untuk buat program pemulihan, pengukuhan, pengayaan, intervensi lah untuk tahun hadapan. Tengok ramai murid yang lemah, kita buat program pemulihan untuk bagi dia, kita nak push dia untuk pergi markah yang lebih tinggi. Kalau murid tu memang dah murid A, jadi kita janganlah abaikan dia. Teruskan untuk pengayaan dia, bagi dia maintain A dia. Murid ni dapat B, tapi B dia 78, 77. Sikit lagi nak dapat A, kita buat pengukuhan untuk dia naik grade daripada B pergi A. Ataupun C pergi B. Tapi ni secara umum lah, secara detail. Kalau ada masa siri akan datang, kita bincang macam bagaimana untuk kita kemaskan pengurusan Koko dekat sekolah ni, terutamanya untuk strategi kita nak cemerlang dalam markah PJSK tu. UPSR sebelum ni ada strategi macam mana nak cemerlang, akademik lah banyak, memang banyak jadi untuk Koko norma baharu ni, kita pun nak ubah mindset lah secara pengurusan Koko. Kita nak ke arah pengurusan yang lebih cemerlang lah. Kita ada strategi-strategi yang kita boleh bantu bimbing sekolah untuk pastikan sekolah mampu menghasilkan murid yang cemerlang dalam core curriculum. Okey, sebagai penutup dah. Okey, sebagai penutup, pertama, seperti disclaimer saya cakap tadi, head count bukan sesuatu yang diwajibkan. Kena ingat tak diwajibkan. Kita hanya galakkan lah kalau GBK Koko nak buat. Alhamdulillah kita terima, sangat alu-alukan lah untuk dibuat. Kalau selepas ni nak berminat nak buat tapi masih kurang mahir, tak apa, boleh rujuk kawan-kawan ataupun rujuk PPD. Nanti kita sama-sama lah kita bantu untuk buat headcount ni. Sebab kesan headcount ni dia membantu meningkat kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Yang tu yang paling penting sekali lah. Kita nak ni, sebab tu ni kita punya klien kita, tuan-tuan dan perempuan pun, ialah bila pengurusan headcount mantap, PJSK markah naik, pengurusan Koko cemerlang, secara tak langsung memberi impak lah kepada GPK Koko tu sendiri. Orang nampak lah bagus sekolah ni, pengurusan Koko dia baik. Kena pula tahun depan masuk pertandingan anugerah kecemerlangan bakat murid, menang pula pengurusan Koko sekolah rendah terbaik negeri Johor. Kan dah meletup-letup GPK Koko tu. Tapi itulah, bila dah mantap sangat nanti, sekejap je terus naik pangkat, pergi GPK HAM, pergi PK1. Tapi tak apalah, nanti jadi pengetua, jadi guru besar nanti, ilmu Koko yang ada tu boleh lagi lah digunakan untuk bimbing pula GPK Koko masa tu.
Okey, itu saja untuk perkongsian serba sedikit lah yang mampu saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ni. Kalau ni secara asasnya saya tak nak lah bincang berkaitan dengan headcount PJSK ni terlalu detail sampai tuan-tuan dan puan-puan pun mengantuk. Mungkin kalau untuk pengurusan headcount PJSK kat sekolah yang level intermediate lah, yang mungkin kalau ada ni kita mungkin dia sesuai buat secara bersemuka lah, sebab nak kena conteng-conteng juga dekat whiteboard tu baru nampak macam mana nak set OTI dia, macam mana nak tengok AR dia nanti. Dia hampir sama macam peperiksaan, ada sedikit perbezaan lah. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan ada soalan boleh tanyalah, nanti insyaAllah yang mana boleh jawab saya jawab, dan tak boleh nanti Hajar Suhaila ke Cik Bahar yang akan jawab lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih Encik Isfandi. Demikian tadi perkongsian ilmu daripada Encik Isfandi Adi bin Ahmad, Pegawai Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Saya buka sekali lagi untuk sesi soal jawab jika tuan-puan ada kemusykilan berkaitan PAJSK. On mic cikgu ada tak? Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Tuan Puan Pengurusi, saya ada satu soalan lah dengan Tuan Isfandi. Boleh? Silakan Puan. Silakan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Tuan Isfandi dan juga Puan Hajar Suhaila dan juga rakan-rakan JPK Koko lah. Saya ada satu soalan lah Tuan. Tadi Tuan beritahu berkenaan dengan headcount PAJSK. Jadi saya nak bertanya sikit lah Tuan, iaitu berkenaan dengan kalaulah murid aliran tahun 5 dengan tahun 6, kita boleh ambil TOV-nya pada PAJSK yang lepas. Contohnya murid tahun 5 markah PAJSK, kita boleh ambil TOV-nya markah semasa tahun 4. Jadi macam mana untuk TOV murid tahun 4? Kita sebagai TOV untuk kita buat ETR seterusnya tu macam mana ya Tuan? Kita nak berpandukan macam mana sebagai TOV untuk murid tahun 4? Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih. Senang je Puan jawapan dia. Dia sama macam murid tahun 1 baru masuk. Macam tu lah, kita mungkin dah dia memang tak ada markah TOV dia, kita letak kosong lah. ETR tu sekolah mungkin boleh sasarkan lah, bergantung lah kepada mungkin masa darjah 3 tu dah kenal pasti murid ni jenis aktif dan sebagainya. Jadi boleh letak lah, sebab memang tak boleh letak TOV pun untuk murid tahun 4 tahun depan lah. Sebab aktiviti Koko hanya untuk murid tahun 4, 5, 6 saja. Tak apa, TOV tahun 4 tak apa, tak jadi masalah yang tu. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Terima kasih Puan Wan atas soalan tersebut. Next question. Untuk soalan seterusnya dipersilakan. Ya, silakan Cikgu. Cikgu Atira, silakan. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Saya nak tanya, ada seorang murid daripada sekolah saya yang baru berpindah pada bulan 10. Okey, murid ni di sekolah lama dia adalah doktor muda. Dia ada persatuan doktor muda. Tetapi di sekolah saya tak ada persatuan tu. Sebab markah akhir tahunnya sudah pun diisi, markah PISK, dan murid ni dia dapat 80 lebih ke atas lah markah dia. Jadi saya nak tahulah murid ni adalah murid tahun 6. Jadi macam mana untuk penilaian dia untuk tahun ini? Sama ada saya kekalkan dia pada persatuan yang lama ataupun saya kena tukar. Kalau saya tukar maksudnya markah dia akan rendah lah, sebab dia adalah dalam golongan pemimpin dalam Persatuan Doktor Muda. Itu saja, terima kasih. Mohon penjelasan. Terima kasih. Okey, bagi kes yang murid berpindah ni, macam Puan cakap tadi, bulan 10 bermaksud 10 bulan pertama atau 9 bulan pertama tu di sekolah lama lah.
Kalau ikut yang core curriculum dia sekurang-kurang 7 bulan. Jadi boleh guna yang markah lama tersebut. Kalau dia kurang pada 7 tu mungkin boleh kira markah yang sekolah baru lah. Okey, baik, terima kasih Tuan. Sama. Terima kasih Cikgu Atira. Soalan seterusnya dari Puan T. Silakan. Salam sejahtera kepada semua. Saya nak tanya, bagaimana tentang pengisian PHSK bagi murid pendidikan khas di sekolah saya? Okey, murid pendidikan khas dalam PJSK dia ada. Cuma dari segi pentaksiran, murid pendidikan khas kita tak bolehlah taksir dia sama seperti murid yang biasa lah. Sama macam kita ambil konsep macam Olimpik. Olimpik dia ada Olimpik yang Olimpik, kemudian dia ada Paralimpik. Maksudnya dia sesama dia. Jadi di sekolah pun kalau boleh taksir murid pendidikan khas yang mana yang mampu untuk menjalankan aktiviti core curriculum lah. Kalau dia murid yang tak mampu, ada mungkin surat dari parent yang tak benarkan menjalankan aktiviti koko, tak benarkan juga aktiviti koko, mungkin boleh tick tidak laksana tu. Tapi bagi kes murid yang pendidikan khas tapi masih boleh buat aktiviti koko, cuma masa pentaksiran tu jangan taksir dia sama macam murid biasa. Kena taksirkan dia mengikut level dia lah. Macam tu. Okey, setahu saya, dalam sistem tersebut, semua murid pendidikan khas automatik telah didaftarkan di dalam sistem tersebut. Tapi yang dalam tu bukan murid tahap 2 sahaja. Jadi adakah saya hanya daftarkan untuk murid tahap 2 dan buat pentaksiran bagi murid yang mampu sahaja? Okey, macam ni. Untuk sistem PJSK, sebenarnya sistem PJSK dia tarik data daripada APDM. Dan untuk aktiviti koko, hanya murid yang berumur 10 tahun ke atas saja. 9 tahun walaupun dia dah jam 4, tapi dia 9 tahun, dia tak wajib untuk aktiviti co-curriculum. Itu yang pertama lah. Untuk tak silap saya lah, untuk murid PPKI ni, ada kes murid, dia macam umur dia dah tinggi tapi dia masih darjah dia masih rendah macam tu. Jadi kena tengok yang tu lah. Tapi kalau mungkin dalam sistem tu mungkinlah ada technical error murid PPKI darjah 1 tapi masih ada dalam sistem. Kalau berlaku yang sedemikian, untuk murid tersebut tak perlu taksir lah sebab dia bukan dalam golongan murid yang wajib melaksanakan aktiviti koko. Kemudian bagi itu yang kedua. Yang ketiga, bagi murid yang boleh dan mampu melaksanakan aktiviti koko secara dalam cara dia orang lah, cara PPKI, boleh ditaksirkan lah murid tersebut. Kalau dia tak mampu nak buat PPKI, saya cadangkan kepada sekolah sekurang-kurangnya dapatlah satu surat bertulis daripada parent. Sebagai contoh, maksudnya parent tu mungkin tak membenarkan anak dia menjalankan aktiviti co-curriculum. Mungkin masalah kesihatan dan sebagainya lah untuk simpanan sekolah. Sebab pada dasarnya aktiviti co-curriculum ni wajib kepada murid darjah 4 dan hingga tingkatan 6. Kalau yang tak laksana tu klik saja tidak laksana. Okey, jadi bagi yang tiada berkenan, jadi saya hanya biarkan saja kan? Puan biarkan saja pun boleh ataupun klik tidak laksana lah sebab dia darjah 1, darjah 2, darjah 3 dia tak buat dia tak terlibat dengan aktiviti koko, jadi puan klik saja tidak laksana tu. Sebab saya risau kalau puan biar kosong nanti dia akan kacau nanti markah sekolah nanti. Ya, betul. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih Puan T atas soalan tadi. Seterusnya saya buka kepada Encik Muhammad Azhar untuk menyajukan soalan. Silakan. Assalamualaikum Encik Isfandi. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya mengenai pengisian dalam sistem PAJSK iaitu prestasi dengan penglibatan ni. Kalau buka PAJSK punya web, boleh izinkan saya untuk share ni tak? Share screen. Ya, boleh. Saya pun ID saya bukan nampak macam tak sama macam sekolah. ID saya, ID PPD tak sama. Jadi boleh je share. Boleh je kami tengok apa yang berlaku sebenarnya.
Okay, ni adalah template kalau template asal PAJSK ni, kalau kita dah buat pengisian keahlian, dia tak ada masalah lah. Saya tak pasti sama ada disebabkan oleh browser ke apa ni, saya guna Chrome. Tapi bila kita nak isi dekat bahagian penglibatan dengan pencapaian, dia punya template dia agak berterabur sikit. Saya rasa tak sama macam yang sebelum-sebelum ni, sebab sebelum ni dia lebih tersusun lah. Contohnya ni adalah peringkat penglibatan dia ada 1, 2, 3 kan. Penglibatan 1 ni dia peserta, tapi masalahnya peringkat penglibatan 1 ni antara bangsa yang paling atas, kebangsaan, negeri sehinggalah ke peringkat sekolah. Jadi dia punya interface dia ni macam agak susah untuk cikgu-cikgu baru yang tak pernah nak isi kan. Dia agak sukar sikit lah pada saya, dan untuk pencapaian pun dia punya template jadi begini lah. Ini saya pakai Chrome, yang browser lain saya tak pasti macam mana. Ni masalah yang dihadapi di peringkat sekolah saya lah untuk pencapaian dengan penglibatan ni. Dari segi untuk pendaftaran tak ada masalah, dah selesai pendaftaran lah. Pengisian ni je. Penglibatan dengan pencapaian ni. Paparan ni sebenarnya, isu paparan ni bukan sekolah Cik Azhar sajalah. Sebenarnya satu Malaysia kebanyakannya, boleh kata hampir semualah mengalami masalah yang sama, masalah paparan ni. Sebenarnya kita di peringkat negeri lah. Puan Hajiah Suhaila pun banyak kali juga bagi tahu maklumkan perkara ni. Saya pun dah maklumkan pada pihak KPM lah. Perkara ni sedang diatasi oleh bahagian pengurusan maklumat di KPM. Sebab sistem ni dibangunkan oleh bahagian pengurusan maklumat. Tapi itulah, masih macam ni. Saya pun tak boleh nak komen lebih-lebih lah. Tapi isu ni memang telah sampai ke pengetahuan pembangun sistem. Jadi kita tunggulah. Dan pihak KPM sebenarnya ada bagi lagi satu cara untuk nak login, nak bagi paparan ni elok. Tapi saya tak adalah nak sebarkan. Dia ada kaitan macam tukar setting DNS sikit untuk dapatkan paparan yang okey lah, yang sepatutnya. Tapi cara tersebut cara yang tak rasmi. Jadi saya pun tak adalah belas kepada semua PPD untuk gunakan cara tersebut. Jadi kalau rasa ada keperluan nak guna cara tersebut, nanti saya akan maklumkan kepada Puan Hajiah Suhaila. Untuk Puan Hajiah Suhaila mungkinlah boleh maklumkan kepada JPK Koko. Tapi yang tu bukan cara yang rasmi lah. Tu cara yang tak rasmi, yang boleh menjadikan paparan sedia ada ni jadi macam biasa, macam sebut sebelum ni lah. Tapi kalau guna cara biasa macam ni, memang macam ni lah paparan dia. Sebelum ni dia minta kita guna daripada Google Chrome, try guna Mozilla. Tapi ada yang buat, ada yang jadi, ada yang tak jadi. Jadi memang kalau ada isu ni, saya pun di peringkat saya pun saya tak mampu nak buat apa-apa, melainkan hanya maklumkan kepada pihak KPM dan minta dia percepatkanlah pembaikan sistem ni tersebut. Itu je saya boleh respon berkaitan dengan interface ataupun paparan sistem PAJSK. Okay, baik. Terima kasih Cik Adi. Terima kasih Encik Muhammad Khairul Azhar. Soalan seterusnya dipersilakan Cikgu Fahmi Izani. Ada tak Cikgu Fahmi? Okey, ada. Tapi soalan tadi dah dijawab dah. Soalan saya sama seperti Cikgu Azhar. Okey, minta maaf. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Fahmi. Okey, ada tak soalan lain? Ada tak soalan lain? Okey, saya kalau rasa tak ada, ada saya ya. nak bagi sedikit. Okay. Kalau tak ada, saya nak bagi sedikit pesanan. 2 perkara je. Pertama, sistem PAJSK untuk pengisian dan pengesahan ditutup pada 31 Januari 2022. Jadi sekolah masih ada masa lah sehingga tarikh tersebut. Walaupun sesi persekolahan tamat pada Mac 2022, tapi sekiranya berlaku program, tak kisahlah peringkat apa pun pada start pada Januari 2022, kita haraplah cikgu tak mengisi lagi dalam sistem PAJSK tu. Tunggu sehingga sistem yang tahun 2022 punya sistem. Sebab yang sekarang sehingga 31 Januari ni ialah untuk
pentaksiran 2021. Maksudnya untuk tahun 2021. Jadi kalau tahun depan buat program bulan 2, boleh buat, tak ada masalah. Tapi markah dia bukan masuk yang dalam yang sekarang ni, yang 2021. Kena tunggu yang 2022 punya. Walaupun sistem, walaupun persekolahan tamat pada 2020, Mac 2022. Okey, itu saja. Baik, jelas. Okey, kalau tak ada soalan lagi, pihak majlis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan taklimat yang disampaikan oleh Encik Izfan DAD sebentar tadi. Okey, terima kasih. Bagi meneruskan lagi majlis kita pada hari ini, saya jemput Puan Hajah Suhaila binti Bakit, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid PPD Pasir Gudang untuk menyampaikan sedikit maklumat. Dipersilakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam Pasir Gudang Teguh Bitara. Baik, ada 3 perkara sahaja saya nak kongsikan di sini. Okey, yang pertama, ingatan buat rakan-rakan PK Koko semua supaya sentiasa alert atau peka dengan segala informasi, hebahan atau pertandingan yang kami kongsikan dalam grup Telegram PK Koko lah. Ada kalanya hebahan itu memerlukan tindakan segera. Jadi saya ambil inisiatif untuk PM atau hantar personal kepada GPK Koko yang terlibat lah. Jadi saya harap semua lebih peka dan sentiasa ambil maklum lah dengan segala hebahan, program, pertandingan ataupun apa-apa info yang dimasukkan dalam grup Telegram. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru saja ambil dan minta rakan-rakan GPK Koko untuk mengisi bilangan kehadiran atau bilangan aktiviti co-curriculum dan saya minta rakan-rakan Koko untuk isi sebab nak tengok progres daripada bulan September yang pertama, yang mula-mula sekali saya minta laporan tersebut. Jadi saya harap ada tindakan, ada perubahan lah. Ada sekolah yang pada bulan September masih belum lagi capai separuh, contohnya ada baru jalankan 2 kali perjumpaan. Jadi saya nak tengok pada bulan November ini berapa kali perjumpaan yang telah dibuat. Jadi saya rasa itu amat penting lah. Walaupun kita kata sistem PAJSK tutup pada tahun depan, tetapi kita tak boleh take things for granted sebab minggu yang akan datang sudah cuti sekolah. Jadi kita pun sibuk lagi dengan pengurusan PADP. Kita tak nak lagi nanti mengganggu pengajaran dan pembelajaran di kelas ya. Okey, akhir sekali saya harap semua rakan-rakan Koko hantarlah borang pencalonan untuk anugerah kecemerlangan bakat murid yang saya harap rasa, kalau tak silap saya pada minggu depan lah tarikh tutupnya, sebelum atau pada 30 November. Jika ada masalah yang tak faham nak rujuk saya atau Cik Bahar ataupun Kesha, sila hubungi kami Begitu juga dengan perkara-perkara lain juga. Jika ada masalah sila rujuk kami dahulu sebelum rujuk ke peringkat yang lebih tinggi lah. Jika kami boleh bantu selesaikan masalah, kami akan usahakan. Jika tidak, kami akan rujuklah dengan pihak-pihak yang lebih atas lah daripada kami. Jadi itu saja daripada saya. Encik Bahar ada nak tambah apa-apa? Tak ada? Daripada saya, kalau tuan-tuan dan puan tahu yang pihak sekolah daripada tuan-tuan dan puan ada sijil ataupun hadiah daripada Karnival Bahasa Melayu Sekolah Rendah, bolehlah datang dan ambil di PPD sebab hadiah-hadiah tu dah ada, jadi boleh datang dan ambil lah. Sementara sekarang ni pun saya dan puan saya tengah buat penilaian untuk beberapa PK Koko yang di bawah sediaan saya. Memang saya akan bagi terus lah kalau memang ada sijilnya. Dan tak juga dilupakan kepada sekolah yang terlibat dengan kelab rukun negara yang diminta untuk menghantar butiran akaun. Minta hantar sebab tarikh tutupnya kalau tak salah saya hari ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Okey, sama-samalah kita ambil tindakan ya, cikgu-cikgu semua. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Suhaila binti Bakir, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid, dan Encik Bahar juga atas maklumat yang disampaikan tadi. Tuan-puan JPK Co-Curriculum yang saya hormati, seperti yang kita sedia maklum, jawatan Encik Rizal bin Rahman telah digantikan dengan Encik Muhammad Shah Riza bin Muhammad Nur Hadi. Jadi atas kesempatan ini, majlis mengambil peluang untuk mempersilakan Encik Muhammad Shah Riza, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid, untuk sesi suai kenal. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sebab saya punya laptop saya masuk tapi saya tak ada kamera dan tak ada mic. Okay, jadi saya perkenalkan dirilah. Nama saya Muhammad Syahriza bin Maknuadi. Saya yang menggantikan tempat Cik Rizal lah sebagai pembangunan bakat murid untuk yang menjaga bahagian sukan. Saya dulu dari sekolah SMK Selamat Saintex dan berpindah ke PPD pada bulan 10. Jadi apa-apa berkaitan dengan sukan, MSSJ ke MSSD, boleh tanya teruslah kepada saya. Dan untuk pengetahuan semua juga, keputusan cabaran kebaikan sukan yang peringkat MSSD akan minggu ni untuk medal dan gangguan siaran. Dah tak dengar yang akhir-akhir tu. Okey, tuan-puan yang saya hormati sekalian, dengan berakhirnya sesi bimbingan dan maklumat ini, maka berakhirlah sudah majlis kita pada petang ini. Pihak majlis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan taklimat yang disampaikan oleh Encik Muhammad Isfandi Adi bin Ahmad. Saya, Cikgu Rahida Abdul Rahim, merakamkan jutaan kemaafan anda ada silap kata terlanjur bicara sepanjang mengacara majlis pada petang ini. Mari dipetik sirih tuan, sirih dipetik di tepi perigi. Terima kasih tuan dan puan, di lain masa berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, on camera semua dulu. Nak ambil gambar. On camera. Nak ambil gambar. Sila on camera. On camera. Tengah shooting banyak. Okay. Okay, ready. 1, 2, 3. One more. Senyum Okay, done. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.